Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Pada hari ini saya ingin menunjukkan hasil mural yang dibuat selama lebih kurang 6 hari. Saya buat mural ini adalah disebabkan permintaan oleh KP, reka bentuk industri, di mana dia nak kita hiaskan, dekorasikan bengkel sepanjang berapa meter tu I tak tahulah, tapi I buat je. Jadi hari ini saya nak menceritakan sedikit makna yang terdapat pada mural saya ni, sebab saya memang suka mengkaji dulu sebelum saya buat mural. Sebab saya nak, orang kata, dia ada satu penceritaan gitu. So kita mulakan dengan bahagian ni. Bahagian ini kalau you all tengok, I buat mentor besar-besar, lepas tu ada arrow, ada buku, ada macam kata pembesar itu, dia melambangkan penyelidikan, dia melambangkan research. Seperti mana kita sedia maklum, Kantar tu memang ikonik untuk research, buku untuk ilmu, mentor untuk idea. Bila mana kita pergi dekat sini, kita akan mula untuk membincangkan perkara. Nampak tak dia macam tanduk setan tu kan? Tu sebenarnya bukan tanduk setan, tapi cara berfikir. Kita kena ada plan A, plan B, plan C, macam itulah. Dan kita, kalau saya buat box ni macam dalam macam komik tu kan, kotak tu, saya tak ingat pula tiba-tiba. Itu saya mewakilkan pandangan ataupun kata menyuarakan pendapat. Dan mentor tu kena ada, sebab dalam kita mereka bentuk industri ni, kita kena melakukan proses memberi pandangan, sumber saran dan meluahkan idea yang ada gitu. So dekat sini kita kena merancang macam mana kita nak meningkatkan hasil produktiviti kita. Kita kena banyak bertanyakan soalan. Nampak tak korang puzzle-puzzle tu? Sebenarnya itulah macam mana caranya saya melambangkan, macam mana kita nak mencantumkan idea-idea daripada orang lain. Kan? Lepas tu kalau korang tengok arrow yang naik atas tu, macam mana kita nak menjadikan produk itu berkualiti. Dan yang paling penting sekali, bila mana kita dah, orang kata, berbincang mengenai idea dan sebagainya, kita kena buat. Nampak tak? Di sinilah terletaknya paku-paku skru-skru tu, melambangkan pula melambangkan peralatan yang digunakan dalam reka bentuk industri. Kalau korang tengok macam bergegar-bergegar tu, itu adalah macam mana cara saya menzahirkan irama dan pergerakan. Dan dalam pada masa sama, kalau korang tengok dia macam ada daun-daun, pokok-pokok tu kan, saya nak mewujudkan satu elemen yang sangat penting sekali. Walaupun kita ni mengutamakan teknologi, kita kena memastikan teknologi itu mesra alam. Gitu. Maksud dia kan. Menarik kan? Dan bila mana kita ini menciptakan sesuatu, bertukar dan sebagainya, maka kita akan saling berkongsi. Gitu. Sebab tujuan utama RBT ini diajar adalah untuk memastikan kita sentiasa menjadikan produk kita tu berkualiti, disebabkan penerimaan idea. Dan seterusnya saya highlightkan penulisan ini di tengah-tengah bengkel ini. Memang wajarlah, sebab kita nak tahu bengkel apa. Takut nanti orang confuse, kata orang bengkel seni tapi bengkel seni kita pun non-hado. So apa yang saya buat ini adalah macam mana saya nak menjadikan tulisan kita tu cover-cover, tak lurus ataupun tak bengkok. Kita banyak letakkan macam garisan-garisan yang bergetar-getar tu. Itu nak cover dia sebenarnya. Tapi yang menjadikan benda ini menarik adalah warna. Penggunaan warna kita kena sangat mahir lah. Dan seterusnya, kalau korang nampak dekat sini, saya tak ada idea sangat. Jadi saya macam timbulkan macam seolah-olah macam stroke corak dan sebagainya. Macam kita banyak bermain dengan corak abstrak. Dan seterusnya, bila mana kita dah membuat dan menghasilkan, of course produk itu akan terjadi. Kalau korang nampak baju tu kan, dalam RBT ada reka bentuk fashion, lepas tu robotik, dan bintang-bintang tu macam kita kena ada satu sikap ataupun sifat di mana segala benda yang kita buat itu mencapai bintang gitu. Dan seterusnya kita pergi ke sini pula,
macam mana kita menzahirkan produk-produk yang boleh melangkaui alam semesta katanya kan. Tu sebab I buat roket macam tu. Sebab tu lah kata ada makna-makna ni kan. Lepas tu dekat sini pula kita berhadapan lah terus dengan perkara yang sama berulang-ulang kali. Kalau kita dah tak ada idea, just buat benda yang sama, tapi kita boleh tukar-tukar sikit sebab kita kena fleksibel daripada segi idea. Dan yang ini pula melambangkan feedback lah daripada apa yang kita zahirkan melalui orang kata segala penceritaan mengenai reka bentuk industri. Gitu. So ini adalah feedback, dan kalau korang nampak kat situ hijau-hijau tu kan, dia macam seolah-olah macam feedback. Dia bagi kata maklum balas kita. Kan? Tapi yang paling penting sekali, okay, mural dia kena bersifat ikonik. Yang satu, kedua warna yang menarik, yang ketiga mudah dilakukan oleh semua orang, yang keempat dia kena orang kata macam tidak bersifat peribadi. Okey, sebaliknya dia bersifat kepada ke arah reka bentuk teknologi lah. Kalau kita buat macam sukan, kita lebih kepada sukan, kita kena buat orang kata kajian dahulu sebelum kita melakukan kerja yang tak mungkin dilakukan untuk kali kedua. Sebab itulah saya suka buat corak-corak abstrak macam ni. Okey, dia ada sebab tertentu kenapa I buat macam ni. Walaupun bagi orang, setengah orang dia rasa macam senang je ni. Itulah kunci utama kenapa mural you cepat siap, senang. Yang kedua, orang semua boleh buat, orang semua boleh tiru. Sebab kita nak menjadi orang yang pertama sebagai sumber rujukan gitu. Kan? Itulah pasal saya buat mural macam ni. Okay? Sebab yalah, kalau kita buat mural ala-ala realism tu, engkau je lah daripada A to Z. Tapi bila kita buat mural macam ni, semua orang dapat buat, cikgu pun dapat tolong, semua orang dapat bekerjasama. Okay? Ini adalah alatan dan bahan yang saya gunakan untuk memastikan mural. Bagi pada siapa yang tanya, apakah cat yang digunakan, jenama apa yang sesuai, berus apa yang korang gunakan dan sebagainya. Ini adalah penerangan ataupun tips yang saya akan kongsikan bersama dengan you all. Dan saya gunakan cat Sankora yang ini 15 liter. Kalau korang tengok harga dia pun dah sekian, 463. Kau tak rasa mural I tu arah-arah kayangan kan? Lepas tu yang ini Nippon Point Weather Bond. Saya suka warna yang ini, Nippon Point ni, very good. Very good colour. I can feel bila mana kita mengecat tu kan, dia punya tebal tu lain macam. Tapi untuk bahagian yang kata memerlukan ruang yang luas, better I pesan dekat you all cat 2 kali. Tapi macam kalau korang tengok mural yang I buat tu, sikit-sikit je kan, tak jadi masalah untuk korang cat sekali saja. Tapi ternyata cat ni memang sangat-sangat berkualiti and then bagus. Harga dia pun boleh dikatakan agak mahal lah. Dia bergantung pada cat. Macam ni cat dia harga dia lebih kurang 150 lebih, nak dekat 200. Yang ni 212. Sebab dia punya warna tu premium. Kalau korang tengok dia punya template tu, kalau korang nampak dia ada macam premium tu, tu memang mahal lah, kan. Dan almost 700 ke semua cat ni kan. Yang ini cat warna hitam yang I beli untuk yang bersaiz berapa liter ni, 1 liter. Yang ni 5 liter. Yang ni 15 liter. Tapi jujur cakap, kalau korang nak buat mural, pastikan korang kena tahu warna yang korang gunakan. Jangan beli 15 liter ni. Jangan beli, tak payah. Sebab dia banyak membazir. Unless korang macam nak buat kawasan yang luas dan menggunakan warna minimal, yes, korang boleh beli yang ni. Tapi kalau korang rasa macam korang nak buat mural yang berwarna-warni, better beli yang 5 liter ni. Memang cukup, memang tak ada masalah. Panjang mural tu memang masih lagi banyak, nampak tak? Dia masih lagi banyak. So memang berbaloi lah korang beli. Dan bila mana korang buat mural, jangan tak rancang warna. Merancang warna tu sangat penting sebenarnya. Itu tipsnya. Pasal berus pula. Berus yang I syorkan, jangan beli berus yang murah. Sebaliknya berus yang agak mahal macam ni, harga dia RM7.90. Nippon Point. Yang ini berus Sankora. Yang ini memang I recommended, highly recommended. Walaupun harga dia RM18 macam tu, tetapi bila mana korang mengecat, memang dia lembut. Dan boleh dikatakan korang boleh pakai dia ulang-ulang.
Tak macam berus DIY. Sorry to say, sebab kalau berus DIY walaupun dia murah tetapi penggunaan dia agak tidak relevan ataupun kata macam tak puas. Dia tak lembut tau. Dia tak selembut Nippon Point, dia tak selembut Sankora. Bagi I, kedua-dua berus ni memang amat-amat direkomendedkan kepada you all bila mana you all nak mengecat lah, nampak tak? Gitu. So dia berat satu, berkualiti satu, memang mahal tapi korang boleh pakai ulang-ulang. Yang penting basuh. Itu caranya korang nak jagalah dan sebagainya. Okay, memandangkan video I tiba-tiba terpotong dan tersekat, okay, I teruskan dengan macam mana I buat macam sumber idea dan sebagainya. Okay, so apa yang paling penting sekali ialah korang kena banyak merujuk dekat Google dan sebagainya, tengok style mural yang senang nak dibuat sebenarnya. Jadi I fokuskan macam mana kita nak menghasilkan mural yang cikgu lain pun boleh tolong korang. Itu yang paling penting sekali. Ini berkenaan dengan idea, langkah-langkah, proses sebelum kita menghasilkan mural kan. Ni adalah corak-corak yang simple, okay. Benda ni memang dia mengambil masa yang agak lama sedikit. Sebab apa? I nak kena fikir macam mana elemen yang perlu diletakkan dalam RBT, dalam reka bentuk teknologi itu. Jadi inilah sebab kenapa kita pentingkan lakaran dulu sebelum kita membuat mural. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita boleh keluarkan warna-warna yang kita perlukan. So dengan warna ini sajalah yang kita kena beli dekat kedai supaya kita dapat rancang bajet kita. Jangan over budget. Itu yang paling penting sekali. Okay, so kita ada beberapa option dekat sini. Contohnya lah, okay, macam ni. Kadang-kadang kita boleh tukar warna dia daripada segi warna macam tak terlalu harmoni, ataupun kita boleh kontraskan dia dengan sesuatu warna yang berbeza dan lain. Okay, yang ini adalah warna asal gitu. So saya suka play dengan Procreate ni. Ini memudahkan kerja saya sebenarnya, nampak tak? Okay. Jadi at the same time korang kena rujuk lah kerja, ataupun kata macam hampir nak sama style mural korang tu. Yang penting korang kena modify macam mana gitu. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.